Okay, saat aku kan. Dan memang serius aku lupa. Aku ingat ada 3 benda yang aku nak cakap berkaitan dengan apa ni kuarantin ni. Ada 3 perkara yang berlaku. Oh, yang satu lagi ni berkaitan dengan sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi untuk kali ni aku nak santai sikit. Tak mau cakap benda berat-berat macam selalu. Selalu pun tak adalah cakap benda berat. Selalu pun tak adalah cakap benda berat sangat. Cuma kali ni aku lebih kepada nak sembang-sembang macam santai-santai lah. Dia nak macam cakap live, nak macam vlog macam tu. Kira macam nak cerita lah, nak sembang-sembang. Minggu lepas aku kena kuarantin sebab ada kontak rapat dengan kawan tempat kerja. Jadi kena kuarantin. Alhamdulillah 2 kali swab, dua-dua negatif dan memang tak ada dua-dua negatif dan memang tak ada simptom lah. Dan aku dengan beberapa kawan, kami sama-sama kena kuarantin. Aku mula kuarantin kat rumah. So lepas kuarantin kat rumah sebabkan kena on call. Jadi aku nampak kalau kata kena on call ni nak pergi tempat kerja time-time dengan gelang pin tu susah. Jadi aku ambil keputusan untuk pindah kuarantin dekat tempat penginapan dekat dengan hospital. Jadi senang lah kalau kena on call pun boleh pakai full PPE untuk pergi kerja kan. Tu dah selepas pembincangan dan dibenarkan oleh unit kesihatan keselamatan hospital lah. Jadi nak ceritanya sepanjang kuarantin tu jadilah beberapa benda kan. Maksudnya beberapa benda ni tak ada kait lah dengan apa aku yang kena kuarantin tu kan. Jadi sepanjang tempoh kuarantin tu dia ada beberapa cerita. Maksudnya beberapa cerita berkaitan dengan dunia semasa lah. Jadi antara yang berlaku dalam tempoh kuarantin tu, yang pertama sekali yang menjadi sebab aku kuarantin dengan kawan-kawan yang sama-sama, sebab kami sama-sama kontak rapat dan semua alhamdulillah tak ada simptom dan tak ada swab. Kami semua negatif dan kami kuarantin sama-sama lah kat situ. Jadi apa yang berlaku, antaranya yang berlaku dalam tempoh kuarantin tu, dia ada beberapa cerita. Cerita yang pertama ni berkaitan dengan perjuangan. Kalau kita tengok perjuangan atlet Malaysia di Sukan Olimpik, masa tu tengah semangat tengok Azizul Hasni Awang kan. Kita tengok Azizul, macam mana Datuk Azizul Hasni Awang berjuang dalam acara Kirin. Okey, sebelum dah tengok yang sprint pun dan enggak tengok, tapi sebab memang tahu fokus dia kat Kirin, so dia macam semangat masa tengok tu. Lain macam tengok walaupun time quarantine kan. Jadi tahniah diucapkan kepada Datuk Azizul atas kemenangan ataupun dia berjaya mendapatkan pingat perak untuk Malaysia, walaupun dia sendiri mengakui, dia sendiri rasa sebenarnya dia layak ataupun dia mampu untuk menang pingat emas. Jadi nampaklah sedikit kekecewaan dekat Datuk Azizul. Dan nak abang kat dia, jangan risau lah, kami rakyat Malaysia, kami belakang dia, kami faham dia dah buat yang terbaik. Usaha dia tu dah yang terbaik dan kemenangan dia dapat pingat perak pun adalah satu peningkatan. Kalau kita tengok daripada kita kata dia punya penyertaan dia dan ataupun penyertaan dia dan kejayaan dia naik daripada setiap Sukan Olimpik tu. Kita dapat lihat daripada tak ada apa-apa, kemudian yang lepas dia dapat gangsa, kali ni dia dapat perak. Ada satu peningkatan dan pencapaian yang amat membanggakan lah sebenarnya kan. Dah cukup dah tu, cukup membanggakan lah. Walaupun kita tengok ada peluang, sebenarnya ada ruang untuk dia boleh menang pingat emas lah. Jadi tak mau nak cerita panjang, tapi dapat rasa masa tu debaran yang rasa ramai. Semua rakyat Malaysia pun rasa benda yang sama. Kita rasa debaran, kita rasa dia mampu untuk menang kan. Dan mungkin nak cakap tentang Datuk Azizul, Datuk Lee Chong Wei. Nak cakap tentang Datuk Azizul, Datuk Lee Chong Wei dalam perjuangan mereka ni, mungkin saya akan buat satu video lain berkaitan dengan benda ni. Sebab saya merasakan usaha dan perjuangan mereka tu sesuatu yang kita boleh ambil iktibar lah. Kita boleh ambil pengajaran kan. Tu antara benda yang berlaku masa tu. Kemudian dia ada lagi 2 cerita sebenarnya. Satu cerita ni saya terlupa apa cerita dalam kuarantin tu. Cuma cerita yang seterusnya adalah pemergian ataupun kehilangan seorang selebriti lah yang meninggal dunia, meninggalkan anak, yang mana
dia meninggal. Semua orang tahu kan bagaimana Siti Sarah selepas melahirkan bayi, kemudian bertarung nyawa untuk selamat, tapi akhirnya Allah lebih menyayangi dia dan mengambil dia. Dia adalah satu kematian yang menghidupkan lah kan. Mungkin orang biasa tengok, biasanya orang akan pandang serong, mungkin sebahagian memandang serong kepada selebriti atau artis, melihatkan kepada kehidupan. Kadang-kadang benda macam ni akan menyebabkan manusia ni memang dia senang nak pandang serong ataupun kita kata judge dan sebagainya. Saya tak mau nak cakap benda yang maksudnya kita ke arah, saya pun kalau sebut orang suka judge ni, takut kita pula judge depa kan. Tak. Kita tak mau nak cakap benda-benda yang negatif. Kita fokus kepada benda-benda yang positif ya. Jadi alhamdulillah kan, banyak dah orang cakap, banyak kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan, yang akhirnya dibukakan, membuka mata kita juga betapa bagaimana Siti Sarah sebelum kematian dia, sebelum pemergian dia sempat berubah, dia sempat buat macam-macam amal, bagaimana dia meninggal dalam keadaan syahid. Kita anggap syahid sebab apa? Syahid ketika melahirkan bayi, melahirkan anak, syahid sebab kematian disebabkan wabak dan sebagainya. Jadi saya anggap satu kematian yang menghidupkan sebab kematian dia ataupun pemergian dia telah membuka banyak mata banyak pihak, yang mungkin sedikit sebanyak saya rasa ada di sana orang yang terkesan dan berubah disebabkan kematian dia kan. Dan sedikit sebanyak juga sebenarnya memberi satu kesan kepada masyarakat untuk lebih memahami betapa pentingnya untuk kita jaga diri kita dalam keadaan situasi pandemik ni. Jadi kita tengok Syuib pun suami beliau banyak membuat live dan membuat video-video yang memberi pengajaran, mengingatkan balik betapa banyak benda dalam banyak aspek, dari segi hubungan kekeluargaan, dari segi penjagaan diri ketika pandemik, dari segi macam-macam aspek. Dan kita tengok video-video tu banyak menyebabkan saya merasakan memang kematian dia adalah satu kematian yang menghidupkan. Tu perkara kedua yang berlaku dalam tempoh saya punya kuarantin tu lah. Sepanjang kami kuarantin kat situ, tu antara benda yang berlaku. Dan yang ketiga, saya lupa saya saat aku okey, saat aku kan, dan memang serius aku lupa. Aku ingat ada 3 benda yang aku nak cakap berkaitan dengan kuarantin ni. Ada 3 perkara yang berlaku. Yang satu lagi ni berkaitan dengan sihir. Tu antara yang berlaku dalam tempoh tu juga, yang mana kita tahu nama dia Tok Singa, yang mana kes Kak Ji tu. Aku tak mau nak masuk lebih mendalam. Aku pun tak tahu cerita sebenar di sebalik benda tu, tapi apa yang diwar-warkan, yang diceritakan adalah bagaimana Kak Ji dalam keluarga dan keluarganya, keluarga Kak Ji ni ada kaitan lah. Maksudnya sama ada dia sendiri ataupun aku tak mau nak hukum siapa-siapa, nak salahkan siapa-siapa, aku tak tahu cerita sebenar, tapi ada kaitan dengan keluarga Kak Ji dengan sihir. Maksudnya sama ada orang buat dia ataupun dia sendiri yang dah buat apa, tak tahu. Tapi yang melibatkan keluarga dia memanggil beberapa pengamal perubatan Islam untuk datang merawat, dan akhirnya bila mereka ni datang merawat, tertangkap pula, tertangkap pula seorang yang dikatakan ustaz yang telah menggunakan cara yang salah. Sebab ada jarum, gambar sebagainya. Itu adalah satu cara sihir yang menyebabkan akhirnya pengamal perubatan lain mengambil tindakan lah ke atas ustaz ni, dan akhirnya diserahkan kepada pihak polis. Jadi benda ni juga sedikit sebanyak membuka mata masyarakat juga berkaitan dengan sihir. Sebab benda ni benda yang kita kata zaman makin maju kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok lagi maju zaman pun, even negara barat pun, benda-benda sihir ni tetap berlaku kan. Kita mungkin nampak kat Malaysia tak, walaupun kita kata majulah macam mana pun, sihir tetap berlaku. Sebab apa? Di sebalik sihir tu adalah syaitan, iblis. Dan iblis ni dia tak akan berhenti untuk menyesatkan manusia. Tak akan berhenti. Jadi sihir, bomoh, cara yang salah ni akan sentiasa ada. Selagi mana kita bergerak, lagi mana tak kiamat, memang kita akan hadap benda ni. Memang kena hadap benda ni. Tak akan habis. Memang tak akan habis. Dan kita akan tengok benda ni akan berlaku lagi, akan terus berlaku. Dan pengajaran juga ataupun ni satu peringatan kepada masyarakat untuk kita jaga supaya
dia ada beberapa perkara berkaitan dengan sihir kita kena jaga. Antara yang kita kena jaga adalah yang pertama sekali, tak payahlah dalam apa-apa perkara, dalam apa-apa situasi pun tak payahlah pergi cari, tak payahlah pergi maksudnya nak kenakan orang ke, pergi cari ataupun nak maju ke depan, nak menggunakan dengan cara yang salah, dengan cara sihir, black magic, benda-benda macam ni kita tak payah bercari, kita tak payah duk pergi ke arah tu. Banyak lagi cara lain. Kita usahalah dengan cara betul. Nak berjaya, usaha dengan usaha yang sebenar, kan? Kalau kita rasa kita perlukan berubatlah dengan cara yang betul. Yang pertama. Yang kedua pula, kalau kata kita tak tahu orang keliling, jadi kita sentiasalah jaga supaya kita tak menyakitkan hati orang, kita tak buat bagi orang marah sampai orang boleh buat benda yang bukan-bukan kat kita. Dan yang ketiga, beramallah dengan zikir-zikir, maksurat zikir-zikir yang Rasulullah SAW ajak untuk kita dapat jaga, lindung diri kita daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya. Mudah-mudahan perkongsian kali ini memberi sikit pengajaran lah untuk kita. Tu ada tiga situasi, tiga perkara yang berlaku di sekeliling kami dalam tu. Kami terkurung dalam tu, dekat tempat penginapan kami yang dinamakan Anjung Kasih tu. Kami terkurung kat dalam tu. Tapi itulah yang berlaku di dunia sekeliling. Jadi dapat jugalah update dengan media sosial dan sebagainya. Jadi benda itulah yang berlaku sekitar perbincangan kami, banyak ke arah benda-benda itulah, sihir, lepas tu kejayaan Azizul Hasni Awang, Datuk Azizul Hasni Awang, dan juga berkaitan dengan satu kematian yang menghidupkan. Moga-moga kita dapat ambil manfaat daripada perkongsian ini. Sekadar itu dulu untuk kali ini. InsyaAllah akan ada lagi satu siri-siri yang akan datang. Aku bercadang memang nak buat satu video khas untuk perjuangan Datuk Azizul dan juga Datuk Lim Chong Wei. Satu video khas, satu benda yang memang akan ada pengajaran yang kita boleh ambil daripada perjuangan mereka ni untuk Malaysia. Yang pertama. Yang kedua, aku juga bercadang untuk buat satu sesi vlog macam ni, tapi berkaitan dengan satu benda yang aku nak ubah diri aku, dan aku mengharapkan aku dapat buat benda ni dan dapat ajak untuk penonton, siapa-siapa yang tengok lah, sama-sama kita, kalau kata kita kata mempunyai masalah ataupun masalah problem yang sama, kita dapat sama-sama berubah ke arah tu. Tu yang kedua. Dan mudah-mudahan target ataupun plan aku ni berhasil lah. So stay tune untuk kita jumpa lagi dalam video akan datang. Sekadar itu dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.